Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi bersama lagi aku pada petang ni Fida bin Selamat bagi mengulas tentang perkembangan terkini air sinar, okey, yang diperolehi sekitar pukul 3 lebih kurang tadi, 3 lebih ke 4 macam tu. Okey, jadi di sini Isra Awani telah mengeluarkan kenyataan daripada sumber lah, maksudnya belum rasmi, yang Kementerian Kewangan dijangka mengumumkan pengeluaran air sinar tanpa syarat pada Isnin hadapan menurut sumber yang rapat dengan perbincangan tersebut. Maksudnya benda ni dah dibincangkan lah. Okey. Tambah sumber Isra Awani itu, perbincangan masih dijalankan bagi mencari jalan untuk KBSP menyediakan peruntukan bagi pengeluaran tanpa syarat. Okey, satu berita yang baik yang mungkin melegakan ramai pemohon yang sedang menanti. Bagi yang masih lagi status kelulusan masih dalam proses dan juga pending lah. Okey, jadi ada 4 perkara yang aku nak ulas. Apa yang kita kena faham dengan perkembangan ni? Okey, jadi yang pertama, daripada ayat ni dia kata dijangka akan mengumumkan, maksudnya benda ni masih belum lagi rasmi, masih belum lagi selesai, masih belum lagi muktamad, ianya di peringkat perbincangan. Cadangannya adalah untuk tanpa syarat. Jadi kita berharap dan kita berdoa agar diluluskan tanpa syarat. Namun mungkin juga kalau kata kerajaan melalui Kementerian Kewangan rasa agak sukar, mungkin juga dia akan melonggarkan syarat, iaitu masih bersyarat. Benda ni masih lagi tak pasti, jadi orang kata kita berharap tapi jangan terlalu menggunung. Yang penting berdoa semoga mendapat satu keputusan yang muktamad agar ianya diluluskan tanpa sebarang syarat. Okey, itu yang pertama. Dia masih di peringkat perbincangan. Okey. Yang kedua daripada sini, okey, kalau kata diluluskan tanpa syarat, akan timbul pula isu baru nanti berkenaan dengan tarikh pembayaran. Jadi dah dinyatakan di sini yang perbincangan tu tengah dijalankan bagi membincangkan untuk menyediakan peruntukan bagi pengeluaran tanpa syarat. Jadi maksudnya peruntukan tu memang ada, kerajaan ada sediakan peruntukan sebanyak 7 bilion dalam bajet yang diumumkan pada tahun lepas. Jadi bila kata tanpa syarat ni, daripada 8 juta pencarum yang dianggarkan layak, jadi ianya semakin meluas, lebih daripada 8 juta yang boleh memohon. Jadi sudah tentu bilangan nilai wang yang diperlukan tu akan bertambah. Okey. EPF ni pula, KWSP, duit caruman tu dia akan melabur. Contohnya EPF adalah pemegang saham bagi PLAS, pelajar tua kita, pemegang saham bagi PNB, Pemodelan Nasional Berhad, yang ASB, ASNB semua ni lah, pemegang saham bagi Maybank, CIMB, dan juga EPF juga ada melabur dalam sektor hartanah di UK, United Kingdom dan sebagainya, banyak. Jadi wang pencarum dan juga daripada majikan, contribution daripada majikan ni bukan dalam bentuk tunai dan dah tukar dalam bentuk pelaburan, investment. Sebab tu kita boleh mendapat kadar dividen yang agak baik setiap tahun. Jadi bila nak dikeluarkan, nak dibagi secara tunai, kerajaan perlu EPF perlu mencairkan semula aset-aset tersebut. Dia perlu jual saham dia perlu kurangkan pegangan saham, dia perlu jual aset dia apa semua bagi mendapatkan peruntukan yang cukup. Of course lah benda ni akan mengambil masa, nak kurangkan share, nak jual share, nak cari pula orang yang nak beli, nak tunggu aliran tunai keluar dan masuk, nak jual property, nak jual hartanah sebagainya, akan ada urusan jual beli dan sebagainya. Benda ni akan mengambil satu masa yang tertentu. Nak kata agak panjang, wallahualam, tapi dia akan mengambil satu jangka masa lah. Jadi apa yang kita boleh jangkakan, kemungkinan besar kita akan memperolehi wang tersebut mungkin lebih lambat sedikit daripada apa yang diwar-warkan sebelum ni. Sebab jangan kata pula sebelum ni war-war ni mereka cerita ataupun sebagainya, sebab pengumuman ni belum lagi dilakukan. Dia adalah benda yang baru, pengubah suaian.
nak diberikan tanpa syarat. Jadi of course lah akan ada penjelasan dan sebagainya. Jadi untuk menerima wang ni, kita harus jangkakan kelewatan sebulan, 2 bulan mungkin. Yang penting sekarang ni kita harap semua yang mohon layak untuk dapat. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, bila cadangan untuk dikeluarkan tanpa syarat, ini menunjukkan yang kerajaan mendengar rintihan dan suara rakyat. Okey, jadi kerajaan pun mempertimbangkan. Jadi satu perkara yang, ini pendapat peribadi aku sendiri, satu perkara yang kita mungkin boleh nampak di sini adalah bila kerajaan bersetuju untuk mempertimbangkan pengeluaran tanpa syarat ni, pada aku menjangkakan PKP mungkin akan bersambung dan mungkin akan lebih lama berbanding dengan PKP tahun lepas, yang pada bulan 3, bulan 4 dan bulan 5 tu. Sebab dalam kes harian yang ribuan angka dan sebagainya, keputusan kerajaan untuk membenarkan pengeluaran tanpa syarat, sebab kesan pengeluaran tanpa syarat ni bila kita bersara dan sebagainya nanti tu, kesan itu besar pada kemudian hari, pada masa depan. Jadi kalau kerajaan boleh mempertimbangkan untuk meluluskan tanpa syarat, there must be something yang membuatkan kerajaan membenarkan benda ni. Jadi aku sendiri menjangkakan mungkin PKP akan berlarutan. Jadi mungkin ada yang cakap tak ada masalah lah PKP nak berlarutan semua, janji duit dapat sebagainya. Cuma itu pendapat masing-masing. Tapi apa yang aku nak tekankan di sini adalah, bila dah macam ni, bila dah dapat duit dan sebagainya, aku menjangkakan PKP ni mungkin akan berlarutan dan sebagainya. Nasihat aku adalah guna dan simpan duit dengan cara yang berhemah. Sebab aku setuju dengan saranan kerajaan sebelum ni, duit ni sepatutnya digunakan untuk perbelanjaan harian, untuk pampers, susu anak, untuk makanan dan sebagainya. Yang mana bila benda-benda asas ni tak ada, dia menyukarkan urusan kehidupan kita dalam seharian. Bagi yang mungkin tak ada kesusahan nak melabur beli emas dan sebagainya, itu no comment, terpulang pada masing-masing. Tapi bagi yang memerlukan ni, kita tak perlu bercerita tentang pelaburan, tentang emas dan sebagainya. Sepatutnya kita merangka kewangan tu, apa yang kita dapat tu, untuk kegunaan keperluan asas harian kita. Sebab kalau benda ni berlarutan, mungkin akan ramai lagi yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi kita perlu menjangkakan benda-benda sebegini. Okey, jadi gunakan wang yang kita dapat ni, insya-Allah yang kita bakal dapat ni, dengan berhemah. Itu yang ketiga. Yang keempat ni mungkin lebih kepada sedikit selingan sajalah. Jadi selama ni mana-mana komen dalam Facebook yang menghentam CEO KWSP Tunku Ali Zakri, jadi hari ini kita tengok pernyataan daripada Esro Awani, daripada sumber terdekat, menyatakan Kementerian Kerajaan melalui Kementerian Kewangan merancang untuk membenarkan pengeluaran tanpa syarat. Jadi benda ni adalah keputusan kerajaan, bukan keputusan CEO. Yang mana yang duk kecam ni, wallahualam, tak tahu macam mana apa nak minta maaf pada CEO yang duk maki hamun semua ni. Sebab tu dalam Islam ditekankan hablum minallah hablum minan nas, jaga hubungan baik sesama Allah, jaga hubungan baik dengan Allah dan jaga hubungan baik sesama manusia. Bila sesuatu benda tu tak berlaku mengikut kehendak kita, itu adalah ujian. Kita kena sabar. Bila kita sabar, insya-Allah Allah akan bagi kita sesuatu ganjaran yang lebih besar. Macam aku pun pending, tak dapat lagi apa pun, tak ada, check account pun tak ada. Tapi sabar, duk tanya, duk buat video apa semua. Itu salah satu ikhtiar jugalah bagi menampung perbelanjaan dan sebagainya. Tapi yang penting di sini sabar. Yang mana yang duk kecam ni sekarang macam mana? Macam mana kita nak pergi cari CEO nak minta maaf? Okey. Jadi itu saja perkongsian yang aku nak ceritakan pada petang ni. Jadi insya-Allah jika ada sebarang perkembangan baru, aku akan kemaskinilah dalam video di YouTube. Okey, jadi kita berjumpa lagi di lain kali. Terima kasih banyak kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.